Dalam industri aeroangkasa, integrasi sistem dilaksanakan untuk membolehkan sistem aplikasi yang berasingan dapat dijalinkan untuk menjalankan tugas secara bersepadu. Integrasi sistem meliputi stesen kawalan bumi, simulator, kapal angkasa, sistem avionik dalam kapal terbang, misil, roket dan pesawat tanpa pemandu UAV. Antara syarikat yang telah merancakkan lagi industri aeroangkasa, khasnya dalam bidang pesawat udara tanpa pemandu atau UAV, ialah DRB Highcom Defence Technology Sendirian Berhad yang juga dikenali sebagai DevTech. Pada tahun 2007 sebenarnya kita dah membangunkan UAV yang kita panggil Aludra Mark 1 ya. Pada masa itu teknologi ini masih lagi dalam awal pembangunan. Kita only able to fly this UAV dalam masa 1 jam sahaja. So that makes us more interesting to discover macam mana kita nak improvekan lagi sistem ni, and engineer DevTech, it's a young engineer, it's a brilliant engineer, try to find a way learning daripada OEM antarabangsa, sistem OEM antarabangsa. So kita berjaya melakukan beberapa penerbangan. So Aludra telah diguna pakai semasa operasi OPASI dan Ops Daulat di Lahad Datu. Kita work hand in hand together bersama dengan pasukan tentera untuk melakukan operasi bagi memastikan kita dapat peninjauan awal ke pergerakan musuh. So that is where the first time kita realise UAV system dalam bentuk surveillance ataupun tinjauan awal adalah a new way forward dalam industri unmanned system. It is good and it is proven. Even selepas tu kita dapat melihat bagaimana surveillance system menggunakan UAV semakin popular. This is you can see daripada drone yang kecil hingga ke drone yang lebih besar ataupun unmanned system fixed wing. You can see also macam mana dia comes into a commercial perspective di mana pihak-pihak komersial menggunakan sistem kamera secara drone di dalam fotografi teknologi ya, dan dia telah berkembang. Tetapi untuk DevTech kita masih tetap di dalam operasi ketenteraan ataupun dalam operasi risikan. So kita di DevTech specialize untuk melakukan penerbangan ataupun tinjauan di waktu malam dan siang. This comes dengan teknologi bukan hanya penerbangan tetapi sistem kamera sensors dan juga data link control. This technology is very interesting, sangat bagus, dan dia telah menjadi subjek penting di dalam universiti untuk anak-anak muda yang suka dengan teknologi untuk melihat kegunaan di dalam situasi yang sebenar. Integrasi pelbagai sensor merupakan nadi kejayaan suatu sistem UAV untuk tujuan pertahanan dan risikan. Justru itu, pada tahun 2022 bertempat di Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NATSEC Asia 2022 yang berlangsung di Kuala Lumpur, DevTech telah mempamerkan pesawat tanpa pemandu UAV taktikal pertama yang direka bentuk dan dibangunkan melalui jurutera dan komponen tempatan. Setelah melalui pelbagai fasa ujian di lapangan, DevTech Unmanned Sistem Sendirian Berhad berjaya membangunkan sebuah UAV yang berkebolehan beroperasi selama 10 jam tanpa henti, dan ini membolehkan UAV tersebut berupaya menjalankan pelbagai operasi yang sukar, kompleks dan memerlukan masa penerbangan yang lama di udara.
Pembuatan UAV tactical adalah sangat-sangat berteknologi tinggi. Ia bukan sahaja melibatkan aerodynamics, dia melibatkan sistem engine, dia melibatkan satellite komunikasi dan juga melibatkan mechanical. Jadi teknologi yang sedia ada di dalam UAV tactical adalah sangat-sangat sophisticated, di mana bagi memastikan UAV tactical mampu terbang dan dalam operasi untuk 100 km selama 6 jam adalah bukan sesuatu yang mudah. Melalui pengalaman menjalankan operasi taktikal sebenar, sama ada semasa Ops Daulat di Sabah dan Ops Benteng, telah memberikan pengalaman berharga kepada syarikat untuk membangunkan suatu UAV yang mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi. Usaha yang dilakukan oleh DevTech dalam pembangunan teknologi UAV dan drone telah melipat gandakan lagi keupayaan pasukan pertahanan negara dalam memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Syarikat Ikramatic Systems Sdn Bhd merupakan syarikat tempatan berasaskan teknologi tempatan yang memfokuskan kegiatan mereka kepada sistem simulasi. Sistem simulasi yang dibangunkan sepenuhnya oleh anak watan ini mampu bersaing dengan produk keluaran antarabangsa. Tertubuhnya Ikramatic Systems Sdn Bhd ini kira-kira 20 tahun yang lepas adalah berasaskan program yang telah diadakan oleh kerajaan, iaitu program teknologi transfer yang telah diadakan pada tahun 1995 di dalam program pembelian simulator untuk MiG-29. Dan saya adalah anggota yang terlibat dalam rancangan itu, dan setelah rancangan itu habis, saya mendapati bahawa kita sudah mempunyai kemampuan untuk membuat flight simulator sendiri dalam diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita pelajari. Ianya bermula pada tahun 1998 bila mana kami sama-sama ditugaskan di Montreal, Kanada, apabila untuk menyelaraskan penerimaan simulasi pesawat pejuang MiG-29 untuk Tentera Udara Diraja Malaysia. Di situ kami mula bertemu, dan apabila pengasas Tuan Syed menunjukkan kepada saya kerja-kerja peribadi dia, dan saya mencadangkan untuk sistem tersebut atau sistem simulasi tersebut dimajukan bagi tujuan latihan penerbangan. Pastinya yang menarik tentang syarikat ini ialah simulator penerbangan yang dihasilkan sendiri oleh pakar-pakar tempatan di Ikramatic. Bahan pilihan raya mula terasa. 6 buah kerajaan negeri membubarkan DUN, memberi peluang kepada rakyat bagi membuat pilihan. Kami akan berlintas langsung di lokasi, selain temu ramah bersama tetamu di studio, juga secara dalam talian. Ikuti hari penamaan calon pada Sabtu 29 Julai 2023. Bersiaran langsung selama 5 jam bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Anda boleh ikuti perkembangan semasa PRU DUN ke-15 menerusi saluran TV1, berita RTM, MyTV dan aplikasi RTM Click. Di belakang saya ini adalah simulator yang kami bangunkan untuk Tentera Udara Diraja Malaysia pada tahun 2012.
Ianya berasaskan pesawat MB339CM Air Marquis yang dibeli oleh TUDM daripada negara Itali. Jadi kami telah diamanahkan oleh kerajaan untuk membina simulator untuk pesawat tersebut. Untuk makluman, pembinaan simulator ini dibuat sepenuhnya di dalam negara dan semua teknologi yang digunakan, teknologi know-how yang digunakan dalam pembuatan simulator ini adalah berasaskan kepakaran dalam negara. Semua anak-anak tempatan yang buat, dari segi elektronik, dari segi mechanical, dari segi software, semuanya kami buat sendiri. Melainkan data-data adalah diberi oleh pembuat pesawat sendiri. Itu adalah perjanjian antara kerajaan dengan syarikat pesawat supaya membantu kami untuk membina simulator ini. Mereka hanya memberi data-data untuk pesawat itu disimulasikan seperti yang asal. Simulator pesawat MB339CM ini dibangunkan bagi melatih juruterbang yang baru menjejak kaki ke alam penerbangan fighter ataupun juruterbang pejuang. Sistem ini memperkenalkan latihan dari aspek keselamatan dan juga pengoperasian normal. Sistem simulator ini juga memberi kesempatan kepada semua juruterbang pejuang untuk berlatih dari aspek keselamatan dan juga aspek mission performance, di mana mereka boleh berlatih untuk air-to-air refueling, air-to-air combat dan juga air-to-ground mission, iaitu penembakan dari udara ke bumi. Syarikat Ikramatik juga terlibat dalam pembangunan sistem anti-drone yang digunakan untuk mengesan dan memintas drone atau kenderaan udara tanpa pemandu yang tidak diingini. Di samping membuat flight simulator dan beberapa simulator yang lain, termasuk simulator menembak dan sebagainya, kami juga melibatkan diri dalam pembangunan drone jammer, yang anti-drone. Sekarang dipanggil anti-drone, bermakna dia adalah satu alat di mana menghalang daripada drone-drone yang tidak ditauliahkan, yang cuba mengganggu kita punya environment ataupun kita punya satu benda yang kita cuba lindungi. Jadi kita boleh menghalang benda itu daripada berlaku. Drone anti-drone ni adalah untuk bagi menghalang daripada drone-drone yang tidak di-authorize untuk memasuki ruang udara kita, di mana boleh katakan drone itu adalah drone musuh lah. Jadi cara untuk kita menghalang perkara ini daripada berlaku adalah menggunakan anti-drone ni. Anti-drone ni basically apa yang dia buat adalah mula-mula dia detect dulu di mana drone itu berada. Kita berkemampuan mengesan drone sehingga 5 km jauh daripada tempat itu sendiri, dan apabila kita mendapati ada drone yang kita tidak kenal yang disyaki cuba mengganggu kita punya keselamatan, kita akan menggunakan ada satu alat lagi dipanggil jammer, dan jammer ini akan membuat drone itu kehilangan kawalan dan biasanya akan jatuh di tempat yang kita mula jamkan tu. Peranan penting yang dimainkan oleh syarikat seperti Ikramatik menunjukkan bahawa Malaysia masih mempunyai banyak syarikat yang terlibat dalam industri aeroangkasa. Pastinya, ini merupakan satu petunjuk bahawa industri aeroangkasa akan terus berkembang maju. Saya berpendapat yang ianya akan terus berkembang, di mana sistem latihan akan diperbaharui dari masa ke semasa. Tapi komitmen untuk pembangunan teknologi ini, teknologi aeroangkasa ini, perlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pihak kerajaan, pihak pengguna sistem itu sendiri dan juga pihak industri. Semuanya kena ada persefahaman dan persamaan dalam tujuan untuk membangunkan teknologi itu. Dalam masa mempersiapkan diri sebelum orang lain ataupun negara lain menajui, contohnya dari segi aspek
drone contohnya, bangunan drone. Malaysia telah mendahului negara-negara lain, tapi malangnya kita masih di tahap yang sama, tidak melepasi tahap di mana kita dapat mengeksport drone yang kita bangunkan, ya, kerana pengguna mahukan sistem yang telah siap. Jadi kita tak boleh membangunkan sistem tanpa keperluan asas basis kepada keperluan yang diperlukan oleh pengguna, contohnya tentera darat ataupun tentera udara. Jadi semua itu kena selari, ya? Dari segi teknologinya, dari segi manpowernya, semua kena selari dan keperluannya. Pada abad ke-21, satelit telah menjadi teknologi penting dalam kehidupan manusia seharian. Aplikasi utama sesebuah satelit adalah telekomunikasi, pemerhatian bumi yang meliputi untuk pemantauan bencana di peringkat global, perisikan dan ketenteraan, sistem penentu dudukan global atau GPS, sains mikrograviti dan lain-lain lagi. Sesebuah satelit yang dilancarkan ke angkasa lepas akan dikawal oleh stesen bumi untuk memastikan satelit itu berada di orbit yang ditetapkan dan menjalankan misi spesifik dengan tepat. Justru itu, stesen bumi ini memainkan peranan yang kritikal di dalam sesuatu misi angkasa dalam usaha untuk menyelia dan mengawal misi satelit melalui penghantaran arahan dan menerima status pengoperasian dan telemetri daripada satelit, selain daripada menerima dan memproses data yang dihasilkan dari satelit-satelit tersebut. Fasiliti Kawalan Misi FKM yang dimiliki dan dikendalikan oleh Agensi Angkasa Malaysia MISA menyediakan sistem komunikasi bagi kedua-dua laluan menaik dan laluan menurun di antara stesen bumi dengan objek angkasa. Stesen Bumi Banting merupakan stesen yang berfungsi sebagai stesen untuk telemetri, iaitu penjejakan kawalan satelit bagi komunikasi antara stesen bumi dan juga satelit yang berkeupayaan untuk berhubung antara ground station di stesen bumi dan juga satelit secara uplink dan juga downlink, dua hala, iaitu daripada stesen bumi ke satelit dan juga daripada satelit ke stesen bumi, menggunakan frekuensi yang telah digazetkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, iaitu dalam julat S-band 2 GHz ke 2.3 GHz, manakala di samping itu kita berupaya juga untuk penerimaan imej-imej satelit yang dicerap oleh satelit diterima di sini menggunakan frekuensi X-band, iaitu 8 hingga 8.4 GHz. Okey, dari segi sistem yang ada di sini, kita mempunyai sistem antena 7.3 meter diameter parabolik, dua fungsi, iaitu untuk telemetri, tracking dan juga command, iaitu penjejakan, telemetri dan juga kawalan, termasuk juga dengan penerimaan data payload data daripada satelit. betul-betul menyentuh kepada keperluan rakyat harian. Malah dalam kerangka Malaysia Madani, kita angkat kembali prinsip rukun negara. Penting di sini adalah masyarakat itu terjaga. Dengarkan dokumentari khas Geoparadigma Madani 29 Julai 2023 pukul 2 petang eksklusif di Selangor FM Pilihan Tepat. Projek pembangunan fasiliti AIT MISA merupakan fasiliti yang pertama dibangunkan di Asia Tenggara untuk melaksanakan pengujian dan pengukuran ke atas satelit dan komponen satelit. Projek ini dimulakan pada tahun 2007 dengan perolehan peralatan-peralatan pengujian. Fasiliti AIR merupakan satu pusat sehenti yang menawarkan pengujian mekanikal, persekitaran dan elektromagnetik untuk satelit sehingga seberat 1000 kg.
Untuk jangka masa pendek, apa yang kami akan lakukan ialah kami akan terus menawarkan perkhidmatan pengujian dan pengukuran kepada agensi-agensi kerajaan, universiti maupun industri swasta. Dalam masa yang sama juga kami akan membina keupayaan kami, kompetensi kami untuk menjalankan pengujian yang lebih rumit. Sebagai contoh, menjalankan pengujian ke atas satelit kepunyaan negara. Untuk jangka masa yang panjang pula, kami berharap fasiliti AIT ini dapat dijadikan sebagai sebuah pusat pengujian satelit yang bertaraf antarabangsa, yang mana kami dapat menawarkan pengujian kepada negara-negara luar. Dalam fasiliti AIT di Banting ini, kami ada 6 peralatan yang utama. Yang pertama iaitu kami punya vibration test system yang mana kami gunakan untuk pengujian getaran. Yang kedua, kami panggil EMC chamber yang kami jalankan pengujian elektromagnetik ke atas peralatan-peralatan elektronik. Yang ketiga, kami ada thermal vacuum chamber yang mana kami jalankan pengujian persekitaran terma dan vakuum. Yang keempat, kami ada peralatan akustik yang kami jalankan pengujian akustik untuk komponen. Yang kelima, kami ada Mass Property Measurement System yang kami jalankan pengukuran jisim dan juga inertia. Dan yang keenam, kami ada Alignment Measurement System yang kami gunakan untuk buat penjajaran bagi setiap komponen yang ada dalam satelit. Itulah antara komponen-komponen peralatan utama dalam fasiliti AIT. Selain agensi Angkasa Malaysia, Universiti Teknologi Mara UiTM juga mempunyai stesen bumi yang dilengkapi saluran komunikasi berkelajuan tinggi bagi mengumpul data yang dihantar oleh satelit. Di UiTM kami ada menubuhkan sebuah stesen bumi. Stesen bumi UiTM ni kami menggunakan frekuensi amatur. Frekuensi amatur merupakan sebuah frekuensi gelombang radio yang boleh digunakan oleh orang awam untuk tujuan komunikasi, terutama sekali komunikasi menggunakan aplikasi satelit. Jadi di stesen bumi UiTM kami menggunakan frekuensi UHF iaitu ultra high frequency dan juga VHF iaitu very high frequency. Fungsi stesen bumi UiTM adalah untuk mengoperasikan satelit, terutama sekali satelit nano, kerana di UiTM kami telah membangunkan sebuah satelit nano dan juga telah berkolaborasi bersama negara luar untuk satelit nano. Jadi melalui stesen bumi UiTM, kami boleh mengoperasikan satelit nano ini. Untuk mengoperasikan satelit melalui stesen bumi UiTM, kami menggunakan sebuah perisian iaitu Orbitron. Jadi perisian Orbitron ini digunakan untuk mendapatkan ramalan kehadiran satelit di stesen bumi UiTM. Jadi kami tidak perlu meletakkan pengendali ataupun operator di stesen bumi UiTM setiap masa. Hanya menggunakan perisian Orbitron ini, kami akan mendapatkan ramalan awal bila ianya akan lalu, iaitu satelit akan lalu di stesen bumi UiTM. Jadi pada ketika itulah kami akan meletakkan pengendali stesen bumi UiTM untuk tujuan pengoperasian satelit. Keupayaan negara untuk melakukan integrasi sistem dalam bidang aeroangkasa adalah penting dan kritikal, khasnya untuk menyokong inisiatif pertahanan dan keselamatan negara. Dan jika dilihat pada konteks integrasi sistem, maka sasaran negara mengikut Pelan Induk Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 ialah untuk Malaysia berdikari dengan mempunyai 70% kandungan tempatan melalui integrasi aset strategik.